Okey, penang. Toba. Okey. Larut, silakan Larut. Penuh hormat. Sila Larut. 10 minutes. Okey, penang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia Tuan Ketua. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana memberi laluan kepada saya sebagai Ketua Pembangkang untuk memulakan perbahasan ini. Bagi pihak rakan-rakan Ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya juga mengucapkan tahniah kepada Tuan Ketua atas pelantikan sebagai Ketua Dewan Rakyat yang ke-11. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih juga kepada Tan Sri Azhar Azizan Harun yang telah menjalankan tugas sebagai Tuan Ketua yang baik sepanjang penggal yang lalu. Sebelum memulakan perbahasan, saya mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama ahli-ahli Dewan yang mulia ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga tragedi tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Genting pada hari Jumaat lalu. Kita berasa amat sedih dan bersimpati atas kejadian tersebut. Kita juga menzahirkan rasa simpati kepada mangsa banjir yang melanda di beberapa lokasi di seluruh negara. Tuan Ketua, usul yang dibawa oleh Yang Berhormat yang dibawa oleh Putrajaya tadi membawa kepada banyak persoalan. Apakah usul ini mempersoalkan kuasa dan keputusan yang dibuat oleh Tuan Agong, ataupun kerana kerajaan yang dibentuk ini adalah sebuah kerajaan minoriti? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Yang Amat Berhormat Tambun yang telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November yang lepas, walaupun seperti kenyataan Yang Amat Berhormat sendiri bahawa Yang Berhormat Paguh sudah pun dalam pusingan pertama memperolehi sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Kami sedar bahawa usul ini hanyalah gimik semata-mata, apatah lagi dilakukan selepas satu perjanjian persefahaman kerjasama yang telah ditandatangani oleh semua pemimpin-pemimpin gabungan parti-parti yang menyokong Kerajaan Pakatan Harapan yang diketuai oleh DAP, PKR dan Amanah. Perjanjian persefahaman kerja itu adalah satu perjanjian yang menyekat, merosakkan dan memudaratkan demokrasi berparlimen. Cuba kita tengok klausa 4A dan 4B Perjanjian Persefahaman Kerjasama yang telah pun ditandatangani. Kesan kumulatif peruntukan dalam perjanjian persefahaman tersebut secara ringkasnya memerlukan semua ahli parlimen dari parti PH, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan Warisan untuk mengundi hanya satu cara yang dikendaki oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Satu cara saja. Ini bercanggah dengan prinsip asas demokrasi berparlimen yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Malaysia. Ia mengambil kebebasan bercakap, membahas dan mengundi di parlimen dan kesemua hak-hak yang dijamin dalam satu sistem demokratik. Ianya bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan polisi awam, tidak sah dan tidak dibenarkan di sisi undang-undang. Ia berunsur salah, menyekat, merosakkan dan memudaratkan demokrasi berparlimen. Sekatan terhadap kuasa dan hak ahli parlimen untuk bersuara dan berbahasa dan berbahas akan menghalang isu-isu kritikal rakyat untuk diutarakan dengan seterusnya. Ahli-ahli parlimen juga akan dihalang untuk menyuarakan yang benar dan yang betul. Sebaliknya mereka akan dikongkong untuk mengikut kehendak Yang Amat Berhormat Tambun. Kalau hak bersuara ahli parlimen boleh disekat sebegitu saja, apatah lagi untuk rakyat-rakyat di luar sana. Tambahan pula, Yang Amat Berhormat Tambun tidak boleh menafikan bahawa dalam kalangan mereka di sana juga
Ada ramai yang menolak serta tidak bersetuju dengan syarat-syarat yang ditandatangani dalam perjanjian persefahaman tersebut. Malah, MIC yang merupakan komponen Barisan Nasional telah menyatakan bahawa perjanjian ini tidak pernah dibincangkan dan dipersetujui di Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Minta laluan Yang Berhormat. Larut dengan izin. Adakah ini demokrasi yang dimaksudkan oleh Yang Minta laluan Larut. Larut boleh bagi laluan Dengan pada izin. Kuala Selangor. Dengan izin, there is nothing to stop you from doing the right thing for the rakyat and your respective constituency. Larut, minta laluan. A Larut dengan izin. dictatorship of such nature would not last. Yang Muhammad Tambun tidak perlu takut dengan bayang-bayang sendiri sehingga sanggup melanggar segala prinsip perjuangan sendiri. Larut. Semasa berkempen, Larut dan terlampau semasa banyak sangat berkempen dakwaan tu. sebagai contoh, Yang Muhammad Tambun sendiri menyanyikan lagu. Sedap. Hoi. Yang Berhormat. Langkah syaratan macam mana Yang Berhormat? Okey. Dah. Yang Larut. Muhammad Tambun sendiri pun dah tahu ada sebilangan ahli-ahli parlimen sebenarnya tidak rela diperlakukan sedemikian. Mereka hanya menunggu waktu untuk menentang penindasan ini dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Mereka tidak rela dipermainkan. Tuan Dipertua, Perikatan Nasional adalah sebuah parti yang akan mengekalkan perjuangan yang berprinsip. Kami mahukan kerajaan yang bersih dan berintegriti. Larut. Sudahlah. Kami Cukuplah akan sandiwara. bersuara. Kami akan Sudahlah. Jangan bohonglah. demi kepentingan rakyat dan Sudahlah. negara tercinta. Dulu mengkhianati kami kan? Kita tidak Julutong, mahu- duduklah Julutong. Kita tidak mahu imej negara tercemar dengan Larut, berani berita-berita bagi laluan. yang Julutong. memajukan negara. Penyambut duduk dengan hang dah, Julutong. Larut. Larut. Larut boleh bagi laluan pada Bagi Kuala laluan, Selangor. Larut. Kita wajib. Kalau berani bagi laluan, 30 bagi saat laluan. saja. Saya cabar. Pertahankan imej negara. Kalau ada Berani bagi laluan. sesiapa yang mengeluarkan kenyataan yang merosakkan imej negara, maka kerajaan mesti mengambil tindakan yang sewajarnya. Larut bagi laluan pada Kuala Selangor. Pada Buktikan 24 majoriti. hari bulan November 2022. Buktikan majoriti yang paguh dakwa Sebaik itu. sahaja Yang Amat Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Larut, jangan menderhaka, Larut. Sebuah Larut, jangan agensi terus-terusan berita dengan Jangan menderhaka, Larut. Jangan Dengan menderhaka. kepalsuan itu. Banyak sangat dakwaan dah telah dibuat. Banyak sangat dakwaan telah dibuat. Beri laluan kepada Kuala Selangor. Yang peraturan Dewan, Yang Dipertua. 30 saat saja Yang Larut. Dipertua peraturan Dewan. Buktikan Yang Dipertua. majoriti yang didakwa oleh Peraturan paguh Dewan, Yang tadi. Dipertua. Peraturan Dewan. Ya. Tuan Ketua, 37 pada 24 hari bulan November peraturan 2022. Dewan. Peraturan Dewan. Peraturan Dewan 37(1)B. Selagi tidak dibenarkan oleh yang berucap, yang dua orang tadi tidak Okey, boleh sebenarnya dia orang berdiri. duduk. Okey. Ya, ya. Berani bagi laluan lah, Larut. Julutong. Mereka penyamun. Bagi laluan lah nak tahu benar-benar tak. Selangor, Culong. Jangan Kuala Selangor. terus-terusan menyatakan kepalsuan. Tuan Ketua, Silakan. Tuan Ketua hanya bagi saya 10 minit. Okey. Sebab itu saya tidak membenarkan sesiapa untuk Okey. mengganggu. Jangan. Dia tak bagi, jangan bangun Silakan. Pada 24 hari bulan November, sebaik saja Yang Amat Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebuah agensi berita dari Itali, Agenzia Nova, menerbitkan artikel bertajuk First Full-Blown Homosexual Elected Prime Minister in an Islamic Speaker. Itu apa kaitan? Speaker, saya minta kenyataan itu ditarik balik. Kurang sopan dan kurang ajar. Laporan ini menghina Yang Amat Speaker. Berhormat Tambun. Fakta. Julutong nyanyi celaka Julutong. Julutong, tu fakta lah. Laporan berita. Celaka. Berani bangunlah. Dengarlah dulu. Dia menghina Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tindakan tegas harus kita ambil. Kerajaan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada seluruh dunia bahawa Yang Amat Berhormat Tambun sudah pun diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Berhormat Tambun wajib mengambil tindakan terhadap agensi luar. Jangan hanya mengambil tindakan terhadap mereka dalam negara saja.
Kita tidak mahu dilihat sebagai jaguh kampung semata-mata. Betul. Dahulu Yang Amat Berhormat Tambun telah pun dihukum oleh mahkamah kerana kesalahan tersebut. Tetapi sekarang sudah bebas kerana telah diberikan pengampunan. Jangan dibiarkan sehingga dunia percaya seolah-olah Perdana Menteri Malaysia pengamal homoseksual tegar. Ini cerita lama. Kita harus bangkang. Saya minta Yang Amat Berhormat saman Agensia Nova. Masa dah habis. Memang benar. UMNO memecat timbalan Presiden UMNO pada tahun 1998 kerana isu itu. Tetapi sekarang apabila sudah pun diberikan pengampunan, UMNO sudah boleh menerima Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Tak menjadi masalah. Saya pun bersetuju dan kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Perintah tetap. Duduklah, dah setuju, duduklah. Perintah tetap. Dulu masa Pakatan Harapan tak ingat ke? Perintah tetap. Saya ucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang mengeluarkan kenyataan baru-baru ini untuk memecat mana-mana anggota kabinet yang menyalahgunakan kuasa atau yang disabitkan dengan kesalahan rasuah. Tetapi kenyataan ini juga mengelirukan rakyat serta dunia apabila terdapat media antarabangsa seperti Bloomberg yang menyiarkan laporan bertajuk Malaysia PM picks Graf tainted leader as one of his deputies. Perintah tetap. Okey, Larut. Ada sini. Sementara itu, perintah tetap. Sementara itu, perintah tetap. Larut, bagilah perintah tetap. Ya, perintah tetap. Beras, Beras. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 3 perkara. Perkara pertama ialah perkara 361. Hari ini kita sedang berbahas tentang rang undang-undang kumpulan wang disatukan. Perbelanjaan masuk akaun. Betul. Lalu lah. After break. After break. Sorry. Mohon maaf. 36-4. Mohon maaf. Jangan tidur. Datang Parlimen jangan tidur. Tuan Speaker. Mohon maaf. Saya silap minta dia duduk. Dia celahu. Dia celahu tu. Sorry. Point of order. 36-4. DAP ni baru kahwin dengan UMNO. Dia nyanyi. Speaker. Sorry. Perkara kedua. Suara dia duduk. Tentang akhlak seseorang itu tidak boleh dibangkitkan melainkan berkaitan dengan tugas. Dalam 36(9) dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan atau sifat sesiapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan atau menjalankan urusan sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Jadi harap kita baliklah kepada perbahasan. Yang Mohd Speaker. Secara konvensyen Yang Mohd Speaker, Ketua Pembangkang dibagi masa yang lebih daripada yang lain. Kalau ahli parlimen biasa berbahas 10 minit, Ketua Pembangkang sepatutnya dibagi masa. Secara konvensyen parlimen ini yang lain saya bagi 5 minit. Sebab itu Ketua Pembangkang saya bagi 10. Silakan, Larut. Tak, beras duduk. Out of context. Harap kita terus kepada perbahasan, jangan kepada kelakuan. Okey, beruas. Dia merapu tu, Tuan Speaker. Cuba dia duduk, saya duduk. Beruas. Point taken. Saya mempertahankan Yang Amat Berhormat Tambun. Saya tidak langsung bersifat untuk menuduh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya sudah pun mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Yang beruas nak bangkitkan isu personal ni pasal apa? Tadi tersiraplah. Kalau bangkit isu personal. Tersirap dalam perbahasan tadi, kelakuan. Ya itulah beruas. Tersirat. Lain kali dengar niat dulu. tak baik. Niat Larut tak baik. Sebab itu saya bangkit. Dah. Mari kita bahas. Saya mengikut peraturan. Tolong gulung. Sementara apa yang telah pun diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, itu telah mengelirukan lagi apabila ada berita-berita antarabangsa. Saya juga memohon Yang Amat Berhormat Tambun kalau boleh, isu ini biarlah kita konsisten.
Dan kita benar-benar akan ambil perhatian tentang berita-berita yang dikeluarkan seperti ini. Okey. Malaysia adalah sebuah negara perdagangan, a trading nation. Maka kita perlu imej yang konsisten dengan amalan bebas rasuah ini. Kepercayaan negara-negara luar terhadap Malaysia mesti dikekalkan dengan imej yang baik. We need to build this nation together. Dengan izin. We have to accept the fact that this country comprises of many races and ethnicities. Kita wajib berikan keadilan kepada semua rakyat. Utamakan pembangunan ekonomi negara. Tentukan rakyat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Berikan peluang pekerjaan yang secukupnya. Tentukan masa depan yang lebih baik untuk rakyat. Isu kos sara hidup hendaklah ditangani dengan cekap dan pantas. Rakyat tidak mahu satu hari nanti Yang Amat Berhormat Tambun dilihat berkompromi dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Apatah lagi apabila ada menteri-menteri yang membangkitkan isu untuk pelantikan orang dia, orang saya dan orang sebagainya. Saya mengharapkan supaya kenyataan Yang Amat Berhormat yang selalu mengeluarkan kenyataan reformasi itu dikekalkan untuk menunjukkan reformasi yang sebenarnya. Sepanjang berkempen dalam pilihan raya PRU 15 lalu, malahan dalam manifesto tawaran Pakatan Harapan sendiri, ada satu bab khusus yang menjamin kebebasan media dan hak bersuara. Tetapi hari ini lain pula jadinya. Selain kegilaan menyaman sesiapa sahaja yang mengkritik individu tertentu, kerajaan ini juga sedang menyekat kebebasan dan kreativiti anak-anak muda di media sosial. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital dengan pengendali platform TikTok dan media sosial lain bagi menyekat kandungan-kandungan tertentu yang tidak memihak kepada kerajaan, ini jelas bercanggah dengan manifesto tawaran harapan Pakatan Harapan. Kalau boleh, saya ulang semula kata-kata dalam risalah tawaran harapan tersebut. Fungsi penting demokrasi ini akan rosak apabila kebebasan media dihadkan dan kesan buruknya akan menyebabkan pemimpin dan rakyat tidak lagi mempunyai akses kepada maklumat yang benar. Tuan Ketua. Larut, seminit lagi boleh? Okey ya. Tuan Ketua, saya akan cuba untuk memendekkan. Thank you. Sebagai seorang Menteri Keuangan, Yang Amat Berhormat Tambun tak perlu menuduh dan mengeluarkan persepsi buruk terhadap kerajaan sebelum ini. Jika ada apa-apa kesalahan yang telah dilakukan, ambil saja tindakan terhadap mana-mana pihak yang melakukannya. Bukan dengan mengeluarkan kenyataan yang berbelit-belit. Former Minister of Finance is with you now. Tanya saja Yang Berhormat Menteri MITI, bagaimana cara pengurusan rancangan dan bantuan 600 bilion ringgit yang telah diumumkan dalam pemerintahan kerajaan pimpinan Yang Berhormat Batu. Sebahagian besar wang dana tersebut adalah berbentuk non-fiskal. Datuk Tengku Zafrul, Senator Tengku Zafrul angguk sendiri. Iaitu tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ia termasuk pengeluaran KWSP, iLestari, iSinar, iCitra, pengurangan pembayaran KWSP bernilai 10 bilion ringgit, moratorium bayaran pinjaman bank untuk individu dan syarikat, jaminan kerajaan untuk pinjaman syarikat, dan inisiatif-inisiatif lain yang bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh individu dan perniagaan sewaktu negara ditimpa pandemik COVID-19. Okey Larut, mungkin Larut boleh point tu bagi kat orang lain share sama sebab ada lagi sebelah awak nak cakap. Okey. Please. Yang Amat Berhormat Tambun, Please. you are the Prime Minister now. Bukan lagi Ketua Pembangkang. I am the Ketua Pembangkang now. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih Larut.
Jangan buat tuduhan sembrono. No more fake news from you. Inilah harapan rakyat yang sebenarnya. Semua rakyat sedar bahawa Perikatan Nasional memperolehi sokongan yang agak besar. 74 ahli parlimen yang telah diberikan kepercayaan dan sokongan. Terima kasih, Larut. Jangan pula sokongan yang ikhlas dan jujur daripada rakyat ini ditomah sebagai sokongan yang dibeli dengan wang perjudian. Kenyataan seperti ini adalah berniat jahat apabila cuba memberikan gambaran bahawa dana politik Perikatan Nasional adalah hasil daripada sumbangan syarikat judi. Menteri Kewangan yang berkuasa penuh atas lesen perjudian. Yang Muhammad Senator Datuk Seri Tengku Zafrul yang menjadi Menteri Kewangan ketika itu. Beliau bertanding atas tiket Barisan Nasional. Dia tahu siapa yang pegang lesen judi. Kami di sebelah sini tak tahu pun. Kerajaan sama. Jadi, Larut, be share. Yang Amat Berhormat boleh bertanya sendiri kepada beliau selepas ini. Baik, terima kasih. Larut. Jadi penutupnya, Yang Berhormat, Tuan Yang Bertuah, jangan timbulkan persepsi yang bukan-bukan terhadap kami. Kami bersedia untuk menjadi pembangkang yang berwibawa. Kami akan suarakan kehendak rakyat. Kami perjuangkan sesuatu yang baik demi masa depan negara yang tercinta ini. Allah yang menentukan masa depan kita. Seperti surah Ali Imran ayat 54. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Artinya, mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Baik, terima kasih, Larut. Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Salah tu, salah. Tuan Yang Bertuah, Tak betul, tak betul. Baik. Mafhum tak menjadi betul. pembangkang. Mafhumnya Dan tak kami betul juga tu. bersedia. Kena betul Tuan Yang ni. Bertuah, Pendang, kami kena ajar lagi bersedia. pendang. Kena ajar lagi tu, pendang. Larut nak landing dah tu, jangan kacau. Tuan Yang Bertuah, Mafhum tak betul. Marang tolong betulkan, tolong tegur marang. Tak Jangan betul. kami yang akhir. Ya, silakan. Tuan Yang Bertuah, kami bersedia untuk menjadi pembangkang. Dan kami juga bersedia untuk mengambil alih kerajaan apabila sampai masanya nanti. Tepuk atap, tepuk atap. Tuan Yang Bertuah. Tepuk atap. Terima kasih, Larut. Sekarang saya jemput